Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung semula. Semua ada ke ni? Ada doktor. Ada. Ada doktor. Ada doktor. So, kita sambung kepada perbincangan kita. Tadi saya berhenti dekat LR. Okey, saya berhenti dekat LR. So, sekarang kita nak tengok tentang apa dia LR. Okey. Saya start dulu dekat point kita ada isu. Kita dah ada isu. Okey. Kita dah ada isu. Isu yang kita ada ni, boleh tak kita terus jadikan sebagai kajian? Boleh ke tidak? Tak boleh, kena fikir dulu. Belum lagi doktor. Belum lagi. Ya, belum boleh lagi buat kajian. Kenapa belum boleh? Kenapa Supaya belum dia boleh? tak bias. Kita belum boleh buat lagi kerana kita tak tahu adakah telah ada jawapan atau belum. Isu yang kita katakan itu masalah, kita belum boleh start dengan kajian sebab kita belum tahu. Sila off mic. Sila off mic. Siapa buka mic tu? Kita belum boleh buat kajian kerana kita belum tahu isu itu telah dibuat, jawapan itu telah terjawab atau belum. Daripada mana kita nak tahu dah terjawab atau belum? Daripada LR. Ya, daripada LR. Okey. So, mari kita tengok diagram ni. Okey. Ini contoh kajian ni kajian student saya. Kajian student master saya. Ini kajian ni asalnya kajian isu saya. Kemudian waktu tu dia tak ada tajuk master, saya bagi tajuk ni lah untuk dia buat. Dan nak siap dah pun. Tinggal bab akhir saja lagi. Kajian dia tentang analisis penerimaan keterangan pakar tradisional sebagai asas pembuktian perbuatan jenayah di mahkamah. So dia nak buat yang ni. So ini masalah lah. So ini masalah. Okay, ini masalah. Jadi masalah ni boleh kita terus buat. Okay, sekarang semua masing-masing letak masalah masing-masing kat sini. Ilya letak masalah kat sini, Hadirah letak kat sini, Syairah letak kat sini. Semua orang letak masalah masing-masing kat sini. Kemudian masalah kita ni belum boleh buat ke belum? Belum, sehingga kita buat sorotan. Okay. Apa maksud sorotan ni? Sorotan ini adalah kita membaca kesemua penulisan yang hampir sama seperti isu yang kita nak buat. Kalau kita tengok tajuk ini, maka pengkaji ini kena baca ke semua jurnal yang berkaitan dengan ini. Ada tak orang kaji tentang pakar tradisional sebagai kajian dia untuk membuat pembuktian di mahkamah bagi jenayah? Ada tak? Dia baca. Akhirnya bila baca, kita akan nampak gambaran. Ada dua gambaran. Gambaran pertama, kita baca, kita kata, ada gap dah. Kita baca, kita kata, tak ada gap lah. Gap ni apa maksud? Jurang. Atau loophole lah. Jurang atau apa. Bahasa kampung dia, ada ruang yang belum diisi. Jurang. Ada ruang-ruang lagi yang belum dikaji. Jadi isu ini, setelah dibuat sorotan, maka kita nampak ada gap. Katalah ini satu tempat, kat sini dah ada orang kaji, sini dah ada orang kaji, sini semua orang dah kaji. Maka di sini ada gap dia.
Gap ni lah yang kita nak isi untuk kajian kita. Gap ni lah kita nak isi untuk kajian kita tu. Kita tak boleh nampak benda ni sehingga kita buat sorotan. Selagi tak buat sorotan, tak nampak. Okey. Adila boleh faham maksud saya? Haikal boleh faham maksud saya? Okey. Tak faham tanya. Kalau tak tanya, saya akan kata semua faham. Doktor, Ya. yang gaps tu daripada permasalahan ataupun persoalan yang kita bawa tu lah, Daripada pembacaan lah. bacaan. Kita ada isu, ini isu kita. Okey. Kita baca, kita buat nota lah. Nanti saya tunjuk lah. Sekarang saya cerita dulu. Bila kita baca, kita buatlah satu catatan. Katalah 1 sampai 10 kita baca. Ini jurnal. Jurnal kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jurnal pertama baca, kita nampak dia kaji benda lain. Kita kata tak ada kaitan. Ataupun kita kata, oh dia kaji benda lain, saya kaji benda lain. Maksudnya tak sama lah. Tak sama sampai dah 10, tak sama. Bila macam ni, maksudnya apa? Ada gap ke tak ada gap? Ada gap. Ada gap. Bila macam ni, maksudnya ada gap lah. Apa maksud ada gap? Belum dikaji. Ada yang lain. Belum dikaji atau belum diisi. Maksudnya kosong lagi kat sini. Contoh. Kalaulah sini sama macam kita. Katalah ini tak sama, tiba-tiba jurnal ketiga sama. Apa maksud dia? Tiada gap. Dia ada Dan orang yang kaji. Okey, bila tak ada gap, kajian ini nak teruskan lagi tak? Tak. Boleh. Tak boleh Ya. dah. Tak boleh dah. Cari isu baru. Ulang balik naik, jadi masalah balik, turun balik. Buat sorotan balik. Macam tu lah. Sebab tu saya kata tadi, jangan buat kerja 2 kali. Sebab bila kerja 2 kali, kena baca lagi sekali ni. Jadi kali ni kita buat betul-betul. Baca betul-betul. Sekarang belajar tak susah macam zaman saya. Saya tak mahu kata zaman dulu macam tu, tak. Zaman dulu. Zaman sekarang, masing-masing hidup zaman sekarang, Allah bagi kita kemudahan. Kita nak cari apa senang. So, buktikan belajar sekarang senang. Nak cari semua bahan senang. Zaman saya dulu kena buka ini. Mana ada internet lagi masa tu. Sekarang senang. Jadi kita baca untuk kajian itu betul-betul sehingga kita yakin, seyakin-yakinnya bahawa kajian kita ni boleh diteruskan. Apabila tidak ada gap, maka barulah kita boleh teruskan kajian dengan penuh keyakinan. Jangan risau kalau kata kajian awak ni tak bagus. Kalau saya tak rasa bimbang pun kalau dah betul-betul kita buat sorotan. Tapi janganlah baru baca satu. Kita kata, saya dah baca lah, tak ada tu. Jadi ada gap lah. Berapa awak baca? Satu mana boleh. Okey. Siapa tak faham? Tak faham tanya, jangan diam. Doktor, Ya. untuk kajian tu sekurang-kurangnya kena baca berapa sorotan kajian tu? Tidak ada had, sebanyak mungkin. Sampai jumpa. Sampai puas hati. Maksudnya tak ada had. Kalau dulu zaman saya belajar dulu. Ni cerita master dan degree, master dengan PhD lah. Berapa tempoh untuk baca ni sampai menulis ni? Agak-agak lah. Agak-agak berapa? Siapa boleh teka? Teka je. Setahun setengah? 1 tahun. Setahun. Baca, setahun baru jumpa dia. Jumpa tahun pertama, katalah jumpa Januari tahun 2000, contoh. Bila jumpa pula? Januari 2001. Masa jumpa tu kata dia, saya dah baca dan saya berpuas hati, memang tak ada gap. Ataupun memang ada gap. Macam tu lah.
Sekarang tak payah, senang sebab semua benda boleh cari dengan pantas. Dulu nak cari literature, Masya Allah, memang susah. Zaman saya belajar lah. Kan tak ada internet apa kan? Bukan tak ada internet, belum ada internet. Doktor, macam mana kalau kita buat kajian, sekarang ni contohlah buat kajian berkaitan dengan analisis penerimaan keterangan pakar ni kan? Okey. Dalam masa yang sama, ada orang lain yang buat juga kajian macam ni. Sedikit macam mana tu? Kalau ada orang buat tak siap lagi, tak apalah. Tapi yang kita baca sekarang yang dah siap, yang tak siap tu tak apalah, biarkan. Itu tak ada kaitan lah. Yang kita baca sekarang yang dah ada, yang dah siap. Okay, kalau dia tak siap lagi, bermaksud gap tu belum diisi lah. Kan dia belum siap, maksudnya gap ni masih kosong. Gap ni akan terisi apabila dia dah buat. Bila kita jumpa dia punya, maksudnya gap ni dah tak ada dah. Ni orang pertama, ni orang kedua, ni orang ketiga, ni orang keempat, orang kelima. Kita tengok, ini kosong lagi lah isu ni. Tiba-tiba kita pun start. Besok kita cari lagi, cari jumpa. Jumpa tak boleh buat dah lah. Kerana dah ada jawapan. Okey, saya buat contoh lain untuk faham. Saya buat analogi lain. Analogi tentang siapa minat meniaga kat sini. Kita nak buat contoh meniaga. Ada tak? Siapa tukang jahit kat sini? Ada tak yang pandai jahit? Ada tak? Ada tak? Promote lah diri. Mana tahu kan kawan nak suruh jahit baju ke? Ada tak? Tak ada lah? Tak ada. Tak ada. Dulu ada student saya, ada lelaki, pandai jahit. Halo saya. Cantik betul dia jahit. Siap bawa mesin jahit lagi datang ke rumah saya. Pandai jahit. Budak Johor. Halo saya jahit. Kalah perempuan jahit. Pandai jahit. Okey, sekarang saya buat contoh nak menjahit. Saya ambil lah contoh sekarang ni kita namakan kedai itu sebagai kedai nama kedai kita adalah Fathi Tailor. Contoh Okey. Fathi Tailor ni baru nama kedai, tak buka lagi. Nak jahit apa? Nak buat blazer ataupun coat lah. Okey. Sebelum kita nak buat, apa yang perlu kita buat? Sebelum kita nak buka kedai kita, apa yang kita perlu buat? Banyaklah benda perlu buat, tapi benda yang paling basic, yang mesti kita buat apa tu? Cuba bagi jawapan. Kena ada kedai. Belajar. Eh? Belajar cara bikin ilmu. Lagi? Perhati pasaran. Lagi? Tempat. Lagi? Cari ada yang sama dengan nama kedai kita tak? Lagi? Lagi? Cara nak kembangkan bisnes. Lagi? Modal. Lagi? Buat kira-kira. Lagi? Kalau saya kata lagi tu tak jumpa lagi dah tu. Ada mesin jahit tak? Lagi? Dekat sekitar kawasan tu ada tak kedai jahit? Macam nak kena sikit lagi. Idea. Idea macam mana tu? Pastikan idea tak sama. Boleh lah. Okey. Saya peganglah beberapa jawapan tu, saya gabungkan. Okey. Selain semua benda tadi lah, benda tadi tu betul. Tapi dia tak kena dengan analogi saya nak buat. Jawapan tu betul. Tapi yang saya nak cuba nak jawapan adalah sebelum kita buka kedai, pastikan ada tak orang yang boleh buat macam mana yang kita nak buat. Kita nak buat kedai blazer ni, kalau sama dengan orang, tak ada makna lah kita buka. Betul tak? Oh, kiranya kualiti dia lah, doktor. Kualiti, semua benda lah, design. Katalah kita pergi kedai, kita menyamar. Kita ni nak buka kedai, orang tak tahu. Kita pun pergilah kedai A,
B, C, D, E, F. Pergi kedai A, tanya dia berapa upah semua, tanya semualah. Kita nak buka kedai kan, kita kena survey lah. Sampailah design, kita tanya dia, saya nak buat design tu macam ni, boleh buat tak? Dia kata, design macam tu saya tak buat lah, dia kata. Kita pun okey, dia tak buat, kita kata. Pergi ke kedai B, cerita yang sama, tanya, dia pun kata jawapan yang sama. Pergi kedai C, sama. Apa maksud ni? Maksudnya belum ada jurang lagi. Maksudnya ada jurang yang belum diisi. Oh, ada jurang. Jadi maksudnya apa? Apa yang kita nak buat, yang kita tahu itulah trend semasa, maka kita buat. Maka kita membuka kedai kita sebab kita tahu dah tak ada orang yang boleh buat. Ataupun belum ada orang yang buat. Agak-agaklah kalau kita buka kedai, orang datanglah kedai kita. Datang. Sebab kita ada kelainan. Orang datang. Mesti datang. Sebab yang kita buat tu adalah trend semasa dan memang memenuhi kehendak pelanggan. Okey. Ini kita panggil apa ni? Ini kita panggil apa ni? Tindakan kita macam ni. Tindakan di luar kotak. Kita panggil sorotan. Sorotan kajian. Sorotan kajian. Inilah kita panggil sorotan kajian. Nampak tak? Jadi maksudnya, kalaulah dia boleh buat apa yang kita nak buat, nak buka kedai lah. Tak payahlah. Dia ni lama dah pada kita, dah establish dah. Jangan gamble kat sini buka kedai. Kerana apa? Belum tentu orang masuk. Tetapi kalau kita dah survey macam ni, kita berani naik satu banner, satu signboard, kita kata apa? Cuma design kita boleh buat. Sebab kita dah survey dah. Tak ada yang boleh buat macam tu. Jadi kalau kita buka, orang akan datang. Jadi kedai kita ni, kedai kita bagus tak? Bagus lah. Kalau kita ibaratkan kedai ni sebagai kajian kita ni bagus tak? Bagus. Kajian kita sangat bagus, sangat berkualiti. Macam itulah perumpamaan dia. Itulah perumpamaan buat sorotan. Jadi bila kita kata sorotan, apakah benda yang dianggap sebagai sorotan? Okay. Jadi janganlah buat semua benda sebab literature review ni kita bahagi pada dua. Dalam penyelidikan ada karya, semua karya tapi ada karya yang berautoriti. Ada karya yang tidak ada autoriti. Ataupun karya juga, tapi kita tak anggap karya itu berautoriti. Contoh, apa dia yang ada autoriti? Tengok dulu yang tak ada autoriti, apa dia? Novel, karya juga kan? Tapi novel tak boleh jadikan sebagai sorotan. Kerana novel ni cerita khayalan, dongeng. Ilya berangan-rangan jadi novel. Tajuk novel dia, Tenggelamnya Selipar Jepun. Satu novel tajuk dia Tenggelam Selipar Jepun. Kan? Contoh. Kemudian cerpen boleh jadi sorotan tak? Tak boleh. Blog? Tak boleh. Tak boleh. Kita pun buat rujukan dalam assignment. Blog nangkamadu.com, blogspot kan, teh ais limau blogspot, kerengga ramping blogspot kan, tudung bawal blogspot. Allah, macam mana student boleh buat rujukan macam tu? Kan, cuba fikir balik. Rasa-rasa hebat tak kita sebelum ni? Tak. Sebab tajuk dia pun tak ada rasa ilmiah. Sebab kita tak kisah. Sebab pensyarah pun tak kisah. Buatlah. Kan? Sebab tu kita dah terbiasa benda-benda macam tu.
Tetapi jika cara kita sebelum ni kisah, kita alert dengan benda-benda begitu. Okey. Lagi apa lagi? Wiki, boleh tak wiki? Tak boleh Wikipedia. Tak boleh. Wiki Ini tak lagi tak boleh. Okey. Banyak semualah. Facebook, okey. Blog bukan tak boleh semua. Boleh blog, tapi tengok blog tu macam mana. Contoh blog yang ditulis oleh, contoh Tun Abdul Hamid. Blog dia ni dulu bekas hakim. Bekas hakim Mahkamah Persekutuan. Blog dia ni ada autoriti lah. Tapi kalau blog Kerengga Merah, Tudung Bawal, Tudung Aryani, Blogspot, tak payah rujuk lah. Sebab dia tak ada autoriti pun. Okay. Jadi, bila ini tak ada autoriti, apa yang autoritinya? Apa dia? Jurnal. Ensiklopedia. Thesis. Thesis. Okay. Kita susun ikut prioriti dia, keutamaan. Betul. Kertas kerja. Ensiklopedia boleh tak? Ensiklopedia tu bolehlah untuk kita buat rujukan, tapi dia bukan untuk buat LR Oh, okey, faham. pakai rujukan. Okey. Ibu? E-book pun, tengok e-book tu e-book apa. Kalau buku tak masuk dalam yang ada authority. Sebab kita buat LR bukan pada buku. Kita buat LR pada benda yang macam ni. Benda macam ni kita panggil apa? Kita panggil sumber ini, kita panggil sumber yang research base. Apa maksud research base? Apa maksud research base? Perlukan kajian. Bahan-bahan yang berasaskan kajian. Jadi apa-apa saja yang berasaskan kajian boleh jadi LR. Buku bukan kajian. Novel bukan kajian, cerpen bukan kajian, blog bukan kajian, wiki bukan kajian, TikTok bukan kajian, Facebook bukan kajian. Apatah lagi dengar cakap orang lagi bukan kajian. Jadi LR kita baca dah jurnal atau tesis atau kertas kerja. Kertas kerja tu mungkin kertas kerja dia seorang ataupun duduk dalam proceeding. Tak kisahlah. Kertas kerja ni mungkin ada dalam proceeding. Proceeding ni apa maksud? Satu buku tebal, dalam buku tu ada koleksi kertas kerja yang dibentang di seminar-seminar. Nama dia proceeding. Dia berasaskan penyelidikan. Okay? So nampak dah sekarang kan? Sebagai contoh, nanti saya tulis. Okey. Okey, yang saya paparkan sekarang ni apa dia? Ini apa dia? Jurnal. 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 Macam nak tahu jurnal, tengok situ nampak tu apa dia? Jurnal Syariah 6. Nampak kat sini dah tulis dah. Kan? Nampak situ jurnal syariah. Dah tahu dah. Memang jurnal lah. Kalau jurnal memang ada tulis jurnal. Kalau bukan jurnal, tak ada pun perkataan jurnal. Itu saja beza. Okey. Okey, sekarang kita dah faham apa dia sorotan. Jadi bila kita dah ada sorotan, bila kita dah buat sorotan, memang nampak ada gaps, baru teruskan kajian. Okey, sekarang kita nak buat sorotan. Okey. Saya nak share apa benda yang kita kena buat. Sekarang pukul 4.05. Okey, saya tunjuk sekarang. Sekejap, saya share dia punya. Nanti boleh buka dalam Google Classroom masing-masing. Ada satu folder yang nama folder tu
Nama tugasan tu template sorotan kajian. Template sorotan kajian. Sekejap saya share. Okey, ada soalan tanya? Siapa yang tak boleh follow saya? Jangan tertinggal benda ni. Kalau tertinggal ni, penat. Nak ingat balik sebab penat ni. Saya cerita ni cukup slow dah, satu. Okey, ini adalah nanti sini tulis nama dengan isu kajian, bukan tajuk isu. Bukan tajuk. Okey, dekat sini jangan lupa. Jangan lupa tulis nama dengan isu kajian, bukan tajuk. Tajuk tu nanti. Sekarang isu dulu. Isu dulu kat sini. Jadi yang kita tulis minggu lepas tu, sekarang apa yang saya dah cerita tadi, cuba fikir. Agak-agak yang kita tulis tu okey ke tak? Agak-agak okey ke tak? Cuba jawab. Tak okey. Tak okey kan? Mari kita tengok sikit lah. Mari kita tengok sikit. Okey, nampak kan? Sekarang kita tengok beberapa contoh. Okey. Saya ambil contoh, siapa yang nak saya tengok dia punya? Saya Ustaz. Siapa nama ni? Ilya, okey. Ilya, tengok sekejap. Ilya, okey. Ilya ini kan, okey. Kesan Al-Aiman, sumpah dia dijadikan sebagai mainan dalam percakapan dan interaksi guna. Okey, apa maksud Ilya kat sini? Apa maksud Ilya kat sini? Ilya nak kerja apa ni? Ilya nak kerja apa ni? Tentang seseorang tu kadang-kadang kalau bercakap je main sumpah. Lebih kurang macam tu. Okey, jadi isu dia? Larangan bersumpah ataupun sebut nama Allah ketika berkata. Okey, Ilya dah tahu jawapan ke belum? Dah. Dah ada jawapan kan? Bila dah ada jawapan, kita tahu dah, tak boleh buat dah. Cari benda dia. Banyak sebenarnya benda. Saya tak tahu cakap. Saya tak tahu nak gambarkan betapa banyak yang masalah. Terlampau banyak. Terlampau banyak. Okey, siapa lagi? Saya, Muhammad Syafiq. Saya tu siapa? Ahla. Nombor berapa? Sekejap Nama apa tadi? Ahla binti Abdul Malik. Sekejap saya search sekejap. Nama ayah Malik kan? Sekejap kita cari sekejap. Dah ke salah L-E-K. M-A-L-E-K. Patut terjumpa. Okey, Ahla binti Abdul Malik. Okey. Tajuk dia kesan ibadah terhadap proses pembelajaran dalam kalangan pelajar ijazah sarjana muda pendidikan Islam semester 1 di Okey, apa isu dia? Ahla? Saya nak cakap kat isu ni apa dalam seseorang tu belajar, dia fokus tak dekat solat. Jadi isu sekarang isu solat ke isu pembelajaran? Kesan ibadah solat ni dia macam nak cakap dalam diorang tengah belajar tu, diorang sempat tak melakukan solat fardu. Jadi isu dia solat fardu dalam waktu macam mana ketika dia belajar, betul tu? Ataupun dia solat pula? Kejap.
Okey, saya nak ingat jangan ambil orang punya, jangan tanya orang kerana niat orang minat tidak sama dengan kita. Okey, kita buat apa yang kita suka. Sebab tu saya kalau student saya tanya, saya nak buat apa? Saya kata, awak nak buat apa? Saya nak buat. Kalau awak tanya saya minat banyak. Tak sama apa saya nampak, awak tak nampak. Bukti dia banyak dah. Berkobar-kobar dia datang. Saya pun bagi dia. Boleh ni. Tiba-tiba sampai sekat jalan tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dia bersandar pada kita. Tak boleh lah. Jadi yang nak buat tu kita lah yang buat. Apa dia Ahla? Sorry, line saya tak okey. Okey. Apa yang Ahla nak buat? Isunya apa? Apa yang saya cakap tadi tu lah, apa yang solat terhadap proses perjalanan tu kan, dia macam ni. Kan dia kan belajar. So dalam masa yang sama, diorang ni fokus tak dalam ibadah. Contohnya lalai ke, tak solat pada awal waktu ke, solat lewat ke, macam itulah. Okey, sikap pelajar terhadap kewajipan solat lah ni. Lebih kurang macam tu lah. Sikap pelajar ataupun habit ataupun perilaku pelajar ataupun senang nak kata adalah gelagat pelajar terhadap kewajipan solat. Tujuan dia kita tengok solat dia macam mana, awal waktu ke hujung waktu ke. Okey. Isu ni boleh buat atau tidak? Ahla bagi jawapan kat saya. Boleh buat ke tidak? Ya. Ahla rasa boleh buat atau tidak isu ni? Saya rasa boleh. Okey. Macam mana Ahla begitu confident Ahla kata boleh? Dah buat sorotan? Sebab yang ni yang apa? Kajian orang punya kan. Jadi? Saya adalah baca sikit itu apa, diorang ni macam orang tu saya kajian ni ke? Dah pernah dah. Dia dah pernah buat. Jadi kalau dia dah pernah buat, dia dah ada jawapan. Jadi kenapa Ahla buat, dah dia ada jawapan, kenapa Ahla buat pula? Apa yang belum terjawab? Ahla faham maksud saya? Faham. Okey. Tadi kita bincang tadi, adakah hanya kerana kita ada masalah, kita terus boleh buat kajian? Apa step yang kita perlu ada? Sorotan kajian. Ya, kita kena buat sorotan. Jadi persoalan sekarang, Ahla dah buat sorotan atau belum? Belum. Okey. Jadi bila kita belum buat sorotan, kita kena buat sorotan dulu. Kenapa kita perlu buat sorotan? Untuk pastikan bahawa ada gap ke tidak. Apa maksud gap? Kajian kita ni ada gap ke tidak? Kelompongan. Ya, nak tengok ada kelompangan. Ada lompang tak? Ada kelompangan atau tidak? Boleh jadi, tadi kan Ahla kata ada orang dah buat. Bila orang dah buat, dia duduk kat sini. Tak ada gap. Bila tak ada gap, maka kajian tu telah terisi. Ini tadi saya sebut ni. Sini dah diisi. Yang kita kata sini kosong ni sebenarnya dah diisi. Maksudnya apa? Dah terjawab. Dah dibuat oleh orang lain. Okay, saya buat contoh lain untuk faham. Okey, untuk nak bagi faham. Okey. Ahla suka makan kek apa?
Kek coklat. Kek coklat okey. Ini kek Ini kek Ahla, nama kek ni kek solat pelajar. Okey. Kek solat pelajar. Okey, sini saya buat analogi Ada orang buat tentang solat pelajar, tentang kecenderungan dia solat. Ada orang buat kajian tentang rukun solat pada pelajar. Ada orang buat kajian tentang kefahaman tentang perkara yang membatalkan solat. Ada orang buat kajian tentang solat sunat dan solat fardu. Ada orang buat kajian tentang solat rawatib. Sekarang ni ada tak ruang kosong lagi yang boleh dibuat kajian yang Ahla nak buat kat sini? Masih ada tak potongan kek ni yang belum dimakan? Ini yang saya garis-garis ni maksudnya dah dimakan, dah dibuat. Kalau dah dibuat, tak mungkin lah kita boleh buat kerana benda dia dah tak ada, dah dimakan. Ini kek yang kosong ni, potongan yang kosong ni potongan apa? Adakah potongan ni atau potongan ni dah tak ada sebenarnya? Faham maksud saya? Faham tak? Orang lain faham maksud saya ni? Faham. Okay, saya tak share patut pun. Okay. Adakah kek ni, potongan ini dah dimakan? Ni potongannya Ahla dakwa tadi ni. Dah ada lagi ke belum? Sebab semua yang saya garis-gariskan ni dah dimakan, dah diambil, dah dibeli oleh orang lain. Potongan-potongan ni. Yang Zasta ini buat solat rawatib, ini buat solat sunat, ini solat tentang perkara-perkara yang membatalkan solat, ini buat tentang kefahaman dia tentang takbiratul ihram. Solat juga, tapi takbiratul ihram. Ini buat tentang solat rukun fi'li, ini buat tentang rukun qauli, ini buat tentang niat. Ini ada ruang kosong. Ruang kosong ini yang Ahla andaikan tadi itu masih ada lagi ke tak ada dah kat sini? Belum tahu lagi, melainkan kena buat sorotan. Ini yang saya buat sekarang ni ibarat sorotan. Ahla dapat tak poin saya tu? Ahla? Dapat. Okay, orang lain nampak tak apa yang saya cuba nak sampaikan? Nampak. Okey. Mari kita tengok orang lain pula. Tengok yang lain pula. Saifuddin, penggunaan aplikasi TikTok sangat meluas, bebas di kalangan wanita. Kajian tentang kedudukan dan kepribadian serta hak wanita menurut Al-Quran. Apa isu dia sini, Saifuddin? Isu dia dekat sini berkaitan dengan kaum wanita ni dia bebas untuk tunjuk tubuh badan mereka. Ada yang pergi kan kalau di TikTok kan sangat banyak jenis media sosial. Okay. Jadi apa yang saya nak kaji kat sini berkaitan dengan kepribadian dan kedudukan wanita yang diangkat oleh Nabi. Jadi apa kaitan dengan TikTok? Kaitan dengan TikTok tu dia menjatuhkan imej seorang wanita lah, wanita Islam. Saya rasa cuba jelaskan balik supaya jelas masalah tu. Masalah tu dia masih belum jelas. Oh, okey. Tak over clear lagi masalah tu, tak nampak lagi tu. Saya faham benda tu, tapi saya nak saya pun faham betul apa Profesor dia nak buat. Okey, baik. Okey, sekarang saya tahu saya pun nak buat tentang penggunaan aplikasi TikTok dalam kalangan wanita. Okay. Betul. Jadi saya pun nak tengok Al-Quran meletak kedudukan wanita ni sangat tinggi. Tapi macam mana sikap wanita dalam TikTok? Adakah wanita tu meletakkan diri dia sesuai dengan apa yang Quran sebut ataupun meletakkan diri dia di bawah apa yang Quran sebut? Betul? Betul macam tu.
Kan macam tu kan? Betul. Jadi kat situ ada isu dia. Isu dia, adakah wanita-wanita yang sedang berTikTok ataupun TikToker wanita ni selari dengan syarak atau tidak? Sepintas selalu. Saya pun dah ada jawapan belum? Dah ada. Jadi apa lagi yang tak ada jawapannya? Kalau seorang wanita ni, okey, ni wanita kan? Dia TikTok ni. Apa? Dia TikTok. Kan? Dia lompat. Saya pun tengok musik, saya pun kata apa? Saya tak tahulah, ini selari dengan agama ke tidak? Ke dah tahu dah? Dah tahu. Okey, kalau dah tahu, apa lagi yang nak kaji? Okey, faham. Jadi kita cari jawapan apa benda lagi yang menimbulkan soalan. Alright. Dato' saya nak tanya sikit. Boleh tak? Sila. Okey, contoh saya buat penggunaan aplikasi TikTok, tapi dalam kajian lain, contoh katalah dia buat pergaulan bebas kan di antara lelaki dan perempuan, and then dia kaji terhadap kedudukan kepribadian tu sama macam saya tak nak kaji ni. So dia, maksudnya dia dah ada jawapan lah kiranya. Even benda tu dia nak kaji tu, keadaan dia berlainan. Sekali lagi? Okey, contoh saya nak kaji berkaitan dengan aplikasi TikTok yang mana saya nak kaji kedudukan wanita kan. And then ada lagi satu kajian, dia kaji berkaitan dengan pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, and then dia kaji juga kedudukan wanita tu. So dekat sini apa yang dia nak kaji tu sama dengan saya, tetapi isu dia berbeza. So adakah dia sama saja ataupun lain? Tak sama. Oh, tak sama. Kita nak kaji TikTok, dia kaji tentang kedudukan wanita, tak sama. Okey. Yang kita kaji ni sifat dia aplikasi. Yang dia kaji tu sifat dia theoretical. Oh, right. Yang dikaji itu theoretical. Theoretical apa maksud? Dia tak tengok pun aplikasi dia. Dia tengok Quran kata apa, hadis kata apa. Selesai. Dia pun buat conclusion. Yang kita nak kaji ni, Al-Quran kata apa, hadis kata apa, kita suluh tengok pada realiti TikTok. Okey. Cuma yang saya persoalkan tadi, kalaulah kita dah nampak dia terlompat-lompat macam ni, adakah ini kita masih tertanya lagi, ini selari atau tidak dengan Al-Quran? Dah tahu dia melompat-lompat. Dah tahu dah ini memang tak selari. Jadi apa lagi yang nak dikaji? Kalau ini dah tak selari, dah ada jawapan. Cuma saya nampak isu TikTok ni ada. Cuma mungkin Saifuddin belum nampak isu sebenar dia. Kalau saya tengok TikTok ni banyak isu. Antara isu TikTok ni, kan Saifuddin minat TikTok, bagus. Kerana itu ada isu besar kat situ. Yang saya nampak dekat TikTok ni adalah dari segi jantina ada isu. Antara lelaki dan perempuan ada isu besar. Itu satu. Kedua, kalau kita nak kaji tentang golongan-golongan perempuan, ada perempuan ni banyak kategori. Perempuan bertudung, perempuan tidak bertudung. Betul? Betul. Okey. Kalau kita nak kaji perempuan bertudung, sesuai tak image dia tu dengan apa yang dia tampilkan? Okey. Cuma kita carilah isu kat situ. Kan itu berdasarkan pemerhatian. Kita perhati, tengok. Kita nak tengok apa? Contoh, saya tak pasti ada tak TikToker yang pakai niqab. Ada tak? Ada. Okay, cuba tengok. Yang dia pakai niqab tu selari tak dengan niqab tu? Okey. Contoh. Ada segelintir. Contoh, tabarruj dalam kalangan wanita berniqab di dalam TikTok. Contoh. Ada tak? Elemen tabarruj ni ada tak? Ada. Ada. Tabarruj ni Ada, Ustaz. banyak tabarruj ni bukan bersolek saja.
kan. Jadi kita tengoklah, adakah mempamerkan aksi di TikTok dalam keadaan berniqab itu tidak tabarruj? Kerana mungkin dia faham tabarruj tu berhias. Oh, baik. Nampak tak? Itu dia. Nampak betul. Kalau kita dah katakan ini isu, maka apa yang patut kita buat selepas tu? Ya. Boleh buat kajian? Kita cari sorotan kajian. Teruskan ke sorotan dulu, pergi buat sorotan dulu. Ini dulu mesti buat. Jangan terus kata, wah saya dah jumpa dah isu saya. Tak, kena buat sorotan dulu. Okay, baik. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Dr. Nampak dah. Dia very technical lah. Sangat technical lah. Dia pada saya memang dia susah untuk faham. Tapi jika kita dah faham, kita nampak seluas-luasnya, seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Betul. Bukan kata, saya sebut ni bukan kata pelajar degree saya, pelajar PhD pun. Kalau student saya tu datang berkali-kali dah, berbulan-bulan dah, datang, doktor saya minta maaf lah, saya tak erti lah nak tulis, tak nampak. Saya tahu, saya bercakap okey, saya tulis tak edit dia tu. Saya tulis tak nampak. Setiap kali dia tulis kat saya akan komen. Saya kata tak jelas, belum nampak masalah, tak terzahir masalah. Dia pening pada. Sebab dia sangat teknikal. Apatah lagi PhD kan, lagilah saya straight sikit. Okey. Jadi, bila kita dah ada semua tu, mari kita tengok sorotan. Macam mana nak buat sorotan. Okey, ini adalah template dia. Template ni untuk sementara. Tetapi yang kita tulis dalam template ni mesti kita olah nanti dalam bentuk tulisan. Tapi untuk step ini, isi dulu ni. Isi dulu sini. Isi. Ambil kat mana ni? Dari yang jurnal lah. Ingat balik tadi, jurnal. Tulis sini tajuk kita, TikTok. Tabarruj TikTok, bla bla bla. Kan, sini nama Saifuddin. Contoh. Okay. Baca yang pertama. Ini dua ni consider yang pertama lah sebab kami ni contoh. Baca. Katakanlah ini adalah sorotan pertama. Sekejap Ini tadi Katakanlah ini sorotan pertama yang saya tunjuk tadi, contoh. Okay. Katakanlah ini sorotan pertama. Jadi apa yang kita perlu tengok? Tengok table tu dan lengkapkan table tu. Table tu nak apa? Table tu nak nama penulis. Table tu nak tengok tajuk tulisan ni. Table tu nak tengok jenis apa sumber yang kita baca ni. Jadi lengkaplah kat sini. Lengkapkan dekat table ni sesuai dengan kolom-kolom masing-masing. Sini nak apa? Sini nak author, sini nak title, sini nak publication. So tulis nama dia, Saifuddin. Title dia apa dia? Jenis apa? Jurnal. Objektif dia apa? Baca dalam 1, 2, 3, 4, 5 ini semua ada dalam jurnal. Ini saja kita punya. Komen ni. Tulis kat sini. Ini saja kita. Ini semua ada dalam jurnal dia. Jelas tak? Faham tak maksud saya ni? Okey. Bacalah jurnal ni. So jurnal ni kita baca. Dan baca jurnal ni. Jurnal ni nak apa lagi? Baca lagi, dia nak objektif. Cari objektif dia. Jurnal tu nak apa lagi dalam template tu? Dia nak metodologi apa? Apa metodologi yang dia guna dalam ni? Kalau tak ada, tulis tiada. Ataupun tulis dash saja. Kalau tak ada, buat macam ni saja. Kalau tak ada, buat macam ni saja. Tak ada atau tak tahulah. Kan? Untuk part ni mungkin kita tak tahu. Jadi kita buat macam tu saja. Tak tahu kan? Tapi ini mesti tahu. Kerana ini dapatan. So dapatan inilah yang akan membezakan dengan kita punya. So kat sinilah komen kita ni. Komen dan gaps. Contoh, saya buat contoh komen. Katalah Saifuddin dah jumpa satu jurnal, masukkan lengkapkan semua ni.
Dapatan dia, katalah tajuk dia, tadi Saifuddin nak buat TikTok dalam kalangan wanita berniqab. Tabarus, konsep tabarus dalam kalangan wanita berniqab. Katalah jumpa satu jurnal dia bertajuk lirik lagu penghayatan lirik lagu oleh wanita berniqab, contoh kan. Jadi kita kena cari benda sama dengan kita lah. TikTok tabarus tak ada wanita berniqab, tapi wanita berniqab yang dikaji tentang penghayatan lirik lagu oleh wanita berniqab ada. Kita pun baca masukan sini, kat sini kita komen. Baca dapatan dia, ambil dapatan dia, kita olah kat sini tulis. Katakanlah dapatan dia penghayatan lagu dalam kalangan wanita berniqab tidak ada bezanya dengan wanita yang tidak berniqab. Malahan terdapat bukti yang menunjukkan bahawa penghayatan dia dalam kalangan wanita berniqab sangat tinggi. Katakanlah begitu. Kat sini apa komen kita? Ini kita punya ni. Ini bukan orang punya. Komen lah. Kita kata dapatan yang ditulis oleh penulis hanya membincangkan tentang penghayatan lirik lagu oleh wanita berniqab. Kajian beliau tidak ada kena-mengena dengan TikTok. Kan? Sedangkan kita kata kajian yang ingin ditulis oleh pengkaji adalah tabarus dalam kalangan wanita berniqab. Nampak tak kita telah menzahirkan gap antara dia dan kita. Jadi pada kotak-kotak yang seterusnya ini samalah. Kotak-kotak yang seterusnya ini, sama saja komen kita. Cuma sesuaikan dengan topik dapatan saja. Kotak ni pun sama komen kita. Itulah. Kita sebut dia punya, kita bandingkan dengan kita punya. Supaya nampak gap ni. Beri komen. Jadi yang ini semua dia punya. Ini saja kita punya. Okey. Nampak tak? Nampak Datuk. Nampak jelas. Ya. Jelas. Okey, apa lagi yang mengganggu fikiran masing-masing? Yang diam-diam ni, yang tak tahu apa-apa, yang senyap ni, saya tak tahu kan. Munir, Adila, Adli, Ainas Zurin, Ainur Aisyah, ni semua ni. Ustaz? Ya. Kalau kan tadi kan isu kajian saya tak terima. Jadinya kalau lepas ni saya cari baru, lepas tu rujuk dekat Ustaz boleh ke? Dia macam ni, soalan tu bagus. Alia tanya tu bagus sebab nanti orang sudah akan tanya saya. Sudah akan tanya macam ni. Sudah akan tulis dia punya topik. Dia kata, saya nak buat ini. Okey tak? Agak-agak apa jawapan saya? Semua refer sorotan. Ya. Saya pun tak ada jawapan sebenarnya. Saya kata dah buat sorotan belum? Sebab saya tak tahu tu. Tetapi jika dia buat sorotan, saya akan kata proceed. Sebab sorotan itu yang menentukan kajian kita okey atau tidak. Cuma sebelum saya terlupa, setiap isu yang kita cuba angkat sebagai kajian mestilah datang daripada sumber tertentu. Dia tak boleh muncul dengan tiba-tiba. Sekejap Dia tak boleh muncul tiba-tiba. Okey. Ini isu kita. Isu ni tak boleh tiba-tiba ada. Mesti ada pencetus dia. Pencetus dia maksudnya datang daripada mana isu ni? Contoh, isu TikTok tabarus dan kalangan wanita TikTok datang daripada mana? Saya boleh? Datangnya daripada aplikasi TikTok tu lah. Datang daripada aplikasi TikTok yang kita tengok. Yes. Betul? Kita tengok, timbul persoalan. Nampak tak? Kita nampak benda tu. Okey. Katalah Alia tanya saya. Contohlah Alia nak buat isu tentang wanita ni ataupun isteri faham tak apa dia
saya sebut ni berdasarkan cerita sebenar. Saya pergi mahkamah. Saya pergi mahkamah sebelum COVID dulu, sebelum ada PKP. Masa tu kan saya bawa student pergi mahkamah. Saya rasa generasi baru ni, saya pergi 2 kali atau 3 kali. Saya bawa student kaedah pendidikan, saya bawa student jenayah pergi mahkamah Seri Iskandar. Seronok. Saya bawa tu untuk student terdedah dengan maklumat dan sebagainya. Jadi dalam mahkamah tu ada satu kes yang kami dengar. Itu kes seorang perempuan dengan suami dia nak bercerai. Isteri dia ni isteri minta fasakh. Alasan fasakh dia, kata suami tak beri nafkah. Suami tak bagi nafkah. Jadi hakim yang duduk di atas ni, hakim tanya, "Puan, apa maksud puan nafkah?" Dia kata, "Nafkah." Hakim tanya lagi, "Rumah sewa ke rumah beli?" "Rumah beli." "Air siapa bayar? Elektrik siapa bayar?" "Suami saya bayar." "Itu bukan nafkah ke?" "Itu bukan." Okey, kita sebagai pengkaji dengar benda ni, apa persoalan yang timbul pada kita? Perempuan tu tak tahu apa pengetahuan tak nafkah. Ya, pengetahuan. Adakah wanita atau isteri faham tentang nafkah? Maksudnya apa? Ada perkara yang mencetuskan kajian kita. Persoalan tu tercetus daripada isu ini. Bukan tiba-tiba. Bukan kita tidur, tidur, bangun. Bangun, oh saya nak buat inilah. Tak boleh. Jadi saya tanya, dapat mana ni? Malam tadi saya bermimpi. Jadi tiba-tiba dapat ilham. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Okey, faham tak maksud saya sekarang? Ada benda yang mendorong, ada benda yang menggerakkan kita sehingga, ini apa yang menggerakkan kita, peristiwa ini. Jadi bila saya duduk dalam mahkamah, saya tengok, ya Allah, saya kata, rupanya ada lagi perempuan yang berkahwin, anak 5 dah ni, tak tahu nafkah tu apa. Jadi menggerakkan saya untuk, ini bagus kalau buat kajian. Macam tu lah. Kita tengok insiden lain lagi. Contoh, saya baca satu, katalah, kita tengok isu Allahyarham Abang dengan adik dia. Apa yang mencetuskan persoalan kat kita kat sini? Dengan Ali Putih. Apa isu kat sini? Ketika abang ni meninggal. Apa isu dia? Pembahagian harta Abang ni, Harta pusaka. abang ni faham tak harta pusaka? Itu persoalan dia. Jadi bukan abang saja kita kata, orang lain faham tak harta pusaka tu apa? Kan? Kalau kita buat kajian dekat Ali, jadilah kajian kes. Tapi sebenarnya Ali ni hanya mewakili sekian juta orang lain yang sama juga macam dia. Kita kata, Ali ni tak faham, tentang orang lain tak faham. So kita nak buat kajian pada orang lain juga. Jadi itu satu isu kat sini. Isu kedua adalah bila suami isteri ni hidup semati, hidup bersama, salah seorang meninggal, apa hak yang dijamin kepada isteri dalam kes abang ni? Isteri ni apa hak dia? Hak dia sini ada harta sepencarian. Dalam mazhab Syafi'i ada harta sepencarian. Dan ada mungkin harta dia juga. Tapi oleh kerana dia dikeluarkan dalam keadaan macam tu, maka dari segi hukum, tindakan Ali Putih ni menepati syarak atau tidak? Tidak. Tak. Tak ada. Okey. Jadi ada tak perkara yang mencetuskan kajian kita? Ada. Ambil contoh lain lagi. Saya nak buat kajian tentang wanita yang dirogol. Wanita ni dia buat laporan.
Tapi laporan yang dia buat ni setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Apa persoalan yang timbul pada kita? Kenapa baru Mesti perempuan tu tak puas hati. Kenapa setelah 3 bulan baru dia buat? Itu persoalan kita. Kita pun boleh ke laporan yang dia buat selepas 3 bulan? Kita pun tengoklah undang-undang sikit sebanyak dan kita buat sorotan. Pokoklah ada orang buat. Katalah ada jawapan kat sini. Maka bermulalah kajian. Daripada isu ini, kembangkan lagi kajian lain. Apa dia? Bila dia buat laporan ke Balai Polis, ini PDRM. Ini student saya dah buat hari tu. Ini saya buat contoh saja. Bila Doktor ada share screen je tu. Okey. Saya tak share screen. Okey. Bila perempuan ni buat laporan di PDRM, okey. PDRM buat siasatan. Okey. Ini saya buat contoh student saya dah buat. Antara siasatan PDRM adalah kalau kejadian rogo tu baru berlaku tadi, maka mangsa ini akan dibawa ke tempat kejadian serta-merta. Tapi dalam kes tadi 3 bulan ni nak buat apa? Bukti pun tak ada dah. Tak apalah, ini kita tinggalkan. Ini isu lain. Isu sekarang, dia baru dirogol tadi dalam setengah jam. Dia pergi buat laporan polis, PDRM bawa dia ke tempat kejadian. Kemudian dia pun siasat, polis tanya dia, ada tak siapa workshop? Dia kata ada. Nama apa? Nama dia Mr. XY. Apa polis buat pada Mr. XY ni? Polis buat perintah reman. Polis dapatkan perintah reman dia ni. Okey. Ketika polis buat perintah reman, dari sehari ke sehari, polis akan buat sidang media. PC. Press conference. Okay. Ketika polis sedang buat press conference, dari segi hukum syarak, apa yang kita nampak persoalan kat sini? Ini saya cerita student saya dah buat ni. Apa yang kita nampak persoalan kat sini? Kalau kita memang tak nampak lah. Tapi bagi orang yang nampak, wah, dia kata ini peluang untuk dibuat kajian. Apa dia isu kat situ? Okey, siapa yang ada kelas boleh keluar. Saya ambil masa 5 minit saja. 5 minit je. Kenapa lepas 3 bulan baru dinaikkan kes itu? Bukan, isu 3 bulan tu kita dah tutup. Isu sekarang, isu dia polis buat press conference. Apa isu yang kita dapat situ? Tak bertepatan dengan syarat. Bila polis buat press conference, ketika dia ditahan reman, status dia masa tu sebagai apa? Dia KIV lagi. Tak tahu sama ada salah tak salah. Dia hanya sebagai tertuduh, betul? Betul. Dia baru tertuduh. Dia bukan bersalah. Dia bukannya bersalah. Dia tertuduh. Jadi dengan adanya press conference yang dibuat oleh polis, sebenarnya ada isu hukum kat situ. Apa isu hukum dia? Dia mungkin jadi fitnah. Timbul fitnah. Ya, isu hukum kat situ adalah terbukanya aib dia. Betul tak? Betul. Terbukanya aib tertuduh. Sedangkan dia baru tuduh, tapi dengan ada press conference, aib dia terbuka, tapi orang awam nampak dia ini apa? Dia bersalah ke tidak? Salah. Dia bersalah. Orang awam dah kata dia bersalah. Jadi bila student saya buat ni, kita dapati bahawa tindakan polis membuat press conference ini tidak menepati syarat. Berdasarkan prinsip Citrol Oyu.
Nampak tak bagaimana kita melihat sesuatu isu itu? Nampak Doktor. Jadi semua orang kena macam tu lah. Kena berfikir. Tak berfikir tak dapat. Semua benda yang perlu timbulkan persoalan. Baru kita nampak. Dan bila kita nampak macam ni, kita kajilah. Betul ke ni? Kaji lagi. Ya, kita kata. Boleh buat. Okey, saya dah buka dah kehadiran. Boleh isi kehadiran dalam GC. Dan nanti boleh juga isi sorotan tu. Tempoh sorotan tu bila? Sebelum minggu depan lah. Kalau kita hari Khamis, Rabu malam tu lah. Last Rabu malam. Baik Doktor. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu lah pada hari ini. Saya yakin tak banyak pun sikit kita dapat. Setidak-tidaknya membuka pemikiran kita. Banyak isu lah saya kata kita bincang pada hari ini. Kan? Saya tak mengharapkan kesempurnaan lagi pada semua orang kerana kesempurnaan itu akan datang kemudian. Tapi at least kita nampaklah apa yang kita nak buat. Okey, kehadiran tu boleh masuk tak? Boleh Doktor. Boleh Boleh Doktor. Okey. Jadi saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, tanya dalam grup InsyaAllah kawan-kawan, ketua kita tadi, Dr. Helmi dengan Farijah boleh jawab. Link apa Alia? Link apa Alia? Kehadiran. Dia akan masuk GC. dalam GC. classroom. Dalam Google Classroom. Kehadiran dalam Google Classroom. Okey, baik. Okey. So itu saja dari saya. Mudah-mudahan semua dapat pengetahuan yang baik. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman yang mendalam. Pelan-pelan tak apa. Tak mungkin hari ni belajar, hari ni faham segala-galanya. Tak mungkin. Tapi saya yakin sedikit banyak kita dah nampak dah apa yang patut, apa yang tidak patut. Itu saja. Wallahualam. Kita tangguh pertemuan kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukran Doktor. Ya, sama. Terima kasih Doktor.